Okay, kita jawab soalan yang ada kaitan dengan silibus kita ialah circular motion in horizontal. Figure ni pada pandangan apa ni? Pandangan atas kan, maknanya dia nampak kereta ni bergerak, jadi mesti ada selekor. Jadi kereta ni sebenarnya sedang membuat circular motion. Begitulah kan. Kalau satu pusingan, namanya tempoh lah. Tapi kalau sini sampai sini, kita panggilkan 1/4. 1/4 T. Kita panggil 1/4 daripada tempoh. Kalau campur lagi, 1/4 lagi. Lagi. 1/4 lagi. Campur 1/4 lagi. Jadi 1/4 campur 1/4 campur 1/4 campur 1/4. Jadi jawapan dia adalah 4/4 tempoh. Jadi 4/4 tempoh lah 1. Jadi kalau macam ni, suku ni kita panggil 1/4 tempoh lah. Suku, 2 suku, 3 suku, 4 suku. Jangan jadi 3 suku pula kan. Jadi 3 suku tak betul lah kan. Okay, jadi kita kata a 1500 kg car is moving on a flat horizontal curve. If the radius of the curve is 35, maksudnya ni apa ni kalau dalam cerita circular motion? Ini ialah R kita lah kan, sebab kalau kita tengok rumus AC kan sama dengan V square over R. Apa maksud R dalam rumus ni? Mestilah radius circular motion dia. And coefficient of static friction between tire and dry road ialah mu S 0.5. Mu lah tu. Okay, soalan dia. Calculate the maximum speed of the car have and still make the turn successfully. Maksudnya, siapa pernah bawa kereta lekoh yang tajam kan? Apa yang kita rasa? Kalau kita bawa laju daripada yang sepatutnya kan apa jadi? Terbalik kereta tu. Kita akan terbalik ataupun terbabas keluar daripada jalan. Nanti awak boleh kira berapa kelajuan awak kena ambil bila melalui satu-satu selekoh. Jangan lebih. Kalau awak lebih daripada velocity yang ditetapkan, awak akan terbabas. Sebab itulah dia kata calculate maximum speed yang kita boleh bawa untuk kereta itu turn successfully. Maksudnya successfully tanpa terbabas lah. Dan kalau awak perhati juga, engineer jalan, dia akan buat macam mana? Kalau awak perhatikan, kalau jalan tu berselekoh, dia akan make sure selekoh itu jalan dia tidak rata. Bukan tidak rata, dia akan condong. Perasan tak? Dia tak akan flat. Perasan tu. Kalau selekoh tu tajam lah. Kalau selekoh tu tak tajam sangat, dia akan buat rata. Sebab dia nak mengurangkan keterbabasan kereta kalau kereta tu laju di selekoh. Jadi tak kira lah laju di mana-mana, laju tu sebenarnya tak bagus bila kita bawa kereta. Laju-laju nak pergi mana kan? Sampai juga. Berbanding yang bawa biasa-biasa. Okay, jadi soalan dia, calculate the maximum speed. Okay, kita hanya ada mass R. Okay, jadi kita pun lukislah dia secara pada pandangan depan. Okay, ni pandangan atas ni. So, kalau pandangan depan, kita buat macam mana? Ni jalan kan. Ni katalah selekoh dia, radius dia, R dia lah kan. 35 meter. Boleh bayangkan tak macam mana dia bergerak? Dia bergerak keluar daripada satah handphone awak ataupun satah komputer awak ni. Sambil tu, move in circular motion. Boleh bayangkan ke? Ni radius, ni apa? Dia punya ni lah radius ke. Okay. Jadi kita buat macam biasa. Apa maksudnya buat macam biasa? Maksudnya lukis lah. Kan ada apa?
ada wake, ada normal. Okay, ke mana arah friction? Jalan ni sampai sini je. Ni divider jalan ni. Ke mana arah friction? Ke kiri ke kanan? Kiri, sir. Kiri kan? Sebab akan ada satu force yang menghalang daripada kereta itu terbabas keluar. Sebab sifat friction adalah dia sentiasa menentang pergerakan. Katakanlah friction dia ke kanan. Lagilah dia menolong membabaskan kereta itu. Jadi sifat friction kan dia sentiasa menentang pergerakan. Itulah lukisan kita. Okay, lepas tu kita buat apa? Dah lukis lah. Kita apply lah. Total, apa dia? Total, apa? Equal to apa? Satu lagi. Total F apa? Equal to apa? Okay, yang belah kiri apa dia? Fx equal to MAC ke, sir? Fx equal to MAC. Tapi kita tak bubuh X dah sebenarnya. Kita gantikan dia dengan C. FC sebab arah X sebenarnya ialah arah FC. Okay, jadi totalkan FC kita. Ada berapa FC? 2, sir. 2? Satu. 1 friction. Satu je. Friction je FC. Kenapa kita kata friction ni FC? Sebab dia horizontal rasa. Dia toward the center. Balik-balik dia akan pergi kepada definition apa itu FC, apa itu FC, apa itu FC. Jadi total force FC kita ialah friction sahaja. So friction je lah. Okay. Lepas tu M V square over R. Okay, buatlah equation pertama. Equation kedua pula. Apa dia? Total F Y. Sebab tadi dah X, Y pula. Y equal to 0 kan? Sebab apa? Sebab tidak ada pergerakan dalam arah Y. Okay, jadi kita buat equation dia apa dia? N tolak mg sama dengan 0. Jadi N sama dengan mg. Katalah ini equation kedua. Jadi soalan kata calculate maximum speed. Jadi boleh kira tak maximum speed? Boleh lah. Nak cari V lah. So macam nak cari V, kena tahu F lah kan. Sebab mass dah diberi, R dah diberi. Kan ingat apa saya pesan di chapter sebelum ni, saya kata apa dia? Kalau ada friction, bergunalah N kan. Ingat saya kata apa dia? Kalau ada friction, bergunalah N-nya. Kalau dia kata frictionless, tak ada gunalah N-nya. Bukan tak ada guna. Ingat ayat saya sebelum ni. So, kita boleh tak pecahkan apa itu friction? Friction ialah mu N. N V square over R. Equation pertama lagi. Jadi kita tahu N ialah, ni kan. Jadi mu N ialah mg N V square over R. Jadi boleh cancel N. Soalan tanya V kan. So V sama dengan mu G R bahagi cuba kan. So gantilah nilai-nilai yang diberi. G 9.81, R dia 35 kan. Berapa V berkira? 13.10. Jadi itulah velocity yang dibenarkan untuk make sure kereta itu tidak terbabas. Maknanya kalau dia bergerak dengan velocity lebih besar daripada 13.10, dia akan terbabas keluar sebab friction dia tak dapat menampung velocity dia. Sebab friction dengan tayar tetap. Kan, kalau tayar macam tu, friction jalan macam tu memang
tetaplah friction dia. Sebab tu jangan memandu lebih daripada versatility ni lah. Kalau kurang, macam mana? Lagi bagus lah kan. Okay, faham ke? Faham, sir. Jadi, apa yang kita buat samalah macam chapter 4, iaitu kita apply first law, kita apply second law. Cuma second law kita melibatkan acceleration yang jenis centripetal lah. Bukannya yang linear macam sebelum ni. Dari segi law, masih law yang sama. First law and second law. Cuma, law yang mana tu bergantung kepada keadaan objek itulah. And bergantung kepada komponen dia lah. Okay, boleh? Boleh, sir. Okay, kalau B apa jawapan dia? B cari mu lah kan? Kita Ya, guna sir. kita guna rumus yang kita dah susun tadi. Kita ambil kat mana? Ambil kat Cuma ganti je lah kan, sir. V gantilah. square MGR. V square sama dengan mu G R. So mu sama dengan V square over GR. V square berapa? 8 kan? Ya, sir. G 9.81. R kita 35. Okay, cuba kira. Kira mas, kalkulator saya tak tahu mana. 0.19, sir. 0.19. Yes, sir. Betul lah tu kan, sir. Sebab friction dia makin kurang. Jadi betul lah saya kan. Kalau hujan, basah. Bila basah, Friction dia cengkaman dia kurang. Cengkaman kurang maksudnya friction dia berkurang. Friction berkurang maksudnya pekali dia berkurang. Jadi sebab itulah kalau dalam hujan kita tak boleh bawa laju. Saya ulang balik tadi apa saya cakap tu. Apa dia? Saya kata, betul lah saya kata, bila jalan dia basah, mestilah friction dia berkurang. Bila friction berkurang, pekali dia pun berkurang lah. Sebab itulah kita tak boleh bawa laju bila jalan basah. Tengok dia bawa dengan 8 Kenapa dia berkurang, meter per sir? second je. Dia makin licin. Sebab friction dia makin kurang. Dia, Sebab dia friction dia makin kurang. kalau ikut logik kan, kalau macam hujan, lagi banyak orang accident kan. Contoh satu tempat ni begitu. Betul. Tapi Cai, kenapa dia berkurang? Sebab Iyalah, sebab jalan yang basah. Licin lah. mu tu pekali untuk friction. Bila dia punya geseran tu makin kurang, tayar dia tu dah seberapa mencengkam. Dia makin senang terkeluar. Tadi kan ada lukis tu yang kereta, lepas tu ada yang siring jalan tu. Then yang sebelah kiri tu friction. Friction tu yang tarik kereta tu supaya tak terkeluar dari jalan raya. Gitu. Betul. Ya, betul kan. Cuba tengokkan velocity dia kan. 8 kan ni? Tadi yang kita kira 13 poin lebih kan. 13.10. Maknanya 13.0 ni jalan kering ni. Jalan tak basah. Yes, Jadi, sir. kalau jalan basah tak akan naik 13 juga kan. Mesti kena kurang. Kalau awak naik jalan basah dengan 13.10 dah lah cengkaman tayar kurang, lagilah terbabas. To begin to skid and begin to skid when it speed. Maknanya dengan wet day, maknanya 8 meter per second tu menyebabkan dia macam nak mula skid dah kan. Maknanya kalau lebih daripada 8 lagi lah kan terbabas. Jadi kena make sure kurang 8 lah kalau nak selamat untuk jalan yang basah. Okay, sir. Bagus macam mana sekalipun tayar tu dia adalah langkah-langkah, dia ada kan akan adalah dia punya limit dia. Tapi kalau awak tengok kan motor Grand Prix kan, dia boleh berlumba lagi dalam hujan. Tapi apa yang dia buat? Dia akan tukar tayar kepada tayar yang boleh menjengkam lah. Kalau awak tengok tayar dia mana ada bunga pun, dia macam botak je kan. Apa tadi, sir? Apa sir? Motor Grand Prix kan. Oh ya. Kita tengok tayar dia mana ada bunga kan, dia buat macam licin je. Macam tak ada bunga, tapi sebenarnya cengkaman dia tu kuat lah sampai bila hujan dia tukar tayar lain. Tapi sir, dia ada
Dia dah ambil angle kan time turning di corner tu Apa dia? Dia memang dia akan sengit tapi sifat tayar dia pun dia cari tayar Salah yang satu boleh mencengkam. itu Itu application lah. Okay, boleh? Nak try satu soalan lagi?